Nak ucapkan juga salam Isra' Mi'raj pada hari ini dan itu antara sejarahnya, sirahnya yang kami nak kongsikan juga bersama dengan anda dan sebab itulah kita didatangi oleh abang-abang kita ni. Ya, abang-abang senior. Senior awak kan? Super senior lah. Oh, kalau ya? cakap senior nanti dia rasa muda sangat. Kita perkenalkan kembali kumpulan Mastika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita perkenalkan satu persatu dululah ya. Ini adalah Razin. Khalil dan juga Khairul ya. Kembali untuk 2023 lah. Ya, betul. Dan seperti yang kita bincangkan tadi, nak bercerita tentang Isra' Mi'raj, satu perjalanan suci. Betul. Mungkin boleh kongsikan sedikit kepada semua penonton tentang penghayatan kita tentang Isra' Mi'raj. Okey, bila kita sebut pasal Isra' Mi'raj ini satu peristiwa yang sangat signifikan dalam sirah Nabi Muhammad SAW, di mana berlaku sekitar tahun ke-12 kenabian Dan saya kira yang selalunya bila kita cerita Isra' Mi'raj ni, selalu orang sebut pasal bagaimana turunnya perintah solat daripada 50 waktu sampai ke Rasulullah SAW dapat bahasa mudahnya macam nego lah, bukanlah nego, minta doa Allah SWT sampai dapat 5 waktu sampai ke hari ini. Dan kalau kita tengok dari segi cerita itu, kisah itu, bagaimana kita nampak bagaimana ibadah solat itu sangat penting. Apabila perintah untuk ibadah-ibadah lain diturunkan melalui wahyu, tapi solat ni Allah SWT turun direct kepada Nabi Muhammad SAW. Itu perkara pertama yang kita boleh ambil ibrah dari situ. Kedua, mungkin kita juga boleh tengok bahawa betapa pentingnya tanah Baitul Maqdis itu. Kita tengok peristiwa Isra' Mi'raj, bila Isra' Nabi diisrakan daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis di Mi'rajkan daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Dan inilah yang jadi orang kata betapa pentingnya bumi Baitul Maqdis itu kepada umat Islam, yang mana diangkat dalam peristiwa ini. Dan tentunya hari ini kita dapat melihat bagaimana orang-orang Islam, orang Palestin sebagai contohnya ingin sangat mempertahankan bumi yang suci ini daripada terus berada dalam penjajahan Israel. Betul, di wilayah suci kita lah kan. Dan mungkin di situ juga saya kira, maafkan saya kalau saya salah lah, tapi pemahamannya melihat kepada betapa kasihnya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Kerana tahu 50 waktu itu mungkin membebankan. Yalah, 5 waktu pun kita sukar. Maaf saya cakap lah kan. Tapi kalau 50 waktu tu baginya mungkin kasihani umatku kan, sebegitu. Itu betul pengajaran. Satu perkara lagi yang kita boleh tengok daripada peristiwa turunnya ibadah solat itu, arahan ataupun ibadah solat adalah bagaimana Allah suka bila kita terus meminta. Bila kita rasa kita tak mampu dan Allah bagi peluang kita untuk mintalah padaku. Dan akhirnya kita boleh tengok bahawa bagaimana kasih sayang Allah pada umat, pada kita ni sebagai hamba-Nya, daripada 50 dapat ke satu angka, satu keadaan yang 5 waktu yang kita terima sekarang, yang alhamdulillah tidak membebankan, dan kita boleh, orang kata, boleh diikuti dan dilaksanakan oleh umat pada hari ini. Dan saya kira itu satu perkara lain, angle yang kita boleh tengok juga selain daripada solat itu sendiri. Bagaimana Allah nak turuh kita, pohon, minta pada aku. Kalau kau rasa kau tak mampu, kau minta. InsyaAllah kau bagi. Ud'uni astajib lakum. Jadi sebenarnya kalau kita ikutkan banyak keistimewaan, banyak pengajaran kan. Dan mungkin nak tahu jugalah ya, kalau macam sekarang lah kita tengok umat Islam kan, tentang Palestin lah terutamanya kan, macam mana kita semua bersatu sebab kita nak perjuangkan kan, kira tanah suci kita lah kan, kesucian itu kan. Dan bagaimana agaknya kita sebagai Muslim, kita nak terus istiqamah. Sekarang ni tahulah dunia yang penuh dengan dugaan kan, abang? Okey, kalau kita tengok lagi daripada ibrah daripada Isra' Mi'raj ni sendiri, daripada segi sekarang ni adalah persahabatan. Bagaimana Rasulullah dulu bila dia turun, dia bercerita kepada sahabat dia, ada sahabat kata, jangan cerita dengan orang, dia kata nanti orang kata kau gila. Salah satu lagi kata, Sayyidina Abu Bakar terima benda tu kerana dia percaya kepada apa yang sahabat dia ceritakan. So sebab tu sekarang ni kalau kita lihat sahabat-sahabat kita di Palestin sekarang ni, ada sahabat kata biasa je, sana tak ada apa pun sebenarnya. Betul. Kan? Tapi sebenarnya kita sebagai orang yang tak tahu apa kat sana, kita perlu percaya pada sahabat-sahabat yang dah pergi sana dan melihat sendiri bagaimana kesusahan orang Islam di Palestin itu sendiri. Kita perlu bantu. Apa cara sekalipun. Dan itu adalah salah satu sebab kita berbalik kepada ibrah tadi, Baitul Maqdis adalah harta kita orang Islam. Itu yang paling penting. Baik. Okey. Sebenarnya kalau bercerita tentang Isra' Mi'raj ni kan, banyak yang kita boleh bincangkan dan pelajari. Dan juga hari ini sebenarnya kenapa kumpulan Nasyid Mastika ada di sini, kan ingin kongsikan. Ada single terbaru katanya. Perjalanan lah jugalah ya 2023 daripada 2003 dulu 20 tahun. Kenapa memilih tanggal 20 tahun ni nak untuk single sekarang ni? Okey, actually kita
kita tak pernah berhenti dalam industri ini. Kita setiap tahun kita ada single terbaru dan setiap tahun juga kita ada projek-projek bersama dengan artis-artis lain. Dan untuk tahun ni kita terbitkan satu single berjudul Apa Khabar Apa Cerita. Cerita kawan lah. Kita tanya kawan kita. Kita teringat balik kawan-kawan kita kat universiti dulu bercerita kan. Yang bercinta ke? Yang bercinta tak boleh. Okey, maksudnya kita teringat balik dengan lagu ni, insya-Allah kita akan automatik kita akan teringat, oh kawan-kawan aku kat sana macam mana. Dia akan recall balik kawan-kawan kita yang berada di universiti, di sekolah. Jadi kami 20 tahun sebenarnya dalam satu perjalanan yang agak jauh juga. So suka duka mestika tu daripada berempat sekarang bertiga. Saiful tak ada bersama kami. So itu adalah salah satu benda yang terasa juga kami lah. Walaupun Saiful duduk dekat rumah je. Tapi sibuk dia tu mengalahkan Datuk Menteri. Jadi susah. Siapa tengah tengok kan ni? Itu luahan hati tau. Itu hint tu dah puas pujuk tu. Jadi kita terbitkan Apa Khabar Apa Cerita. Dalam Apa Khabar Cerita ni pula adalah daripada satu projek bersama Dakmi, Robani Hijaz dan Intim. Album ni dia ada 10 lagu, 6 lagu baru, 4 lagu lama. Jadi lagu baru ni Robani dia ada lagu tersendiri, tapi setiap lagu tu dia berkait. Macam Robani dia ada lagu Manik-manik Cinta, Hijaz ada Sandiwara, Intim ada tajuk apa? Tiada Tari Luput. Dalam album ni? Oh, disekalikan. Tiada Tari Luput. Tapi kalau ikut yang cerita dalam album ni, semua lagu ni tentang persahabatan lah. Macam kita lebih pada cerita tentang lama tak berjumpa. Betul. Macam contoh lagu Intim tadi, tiada tamat tempoh, maksudnya persahabatan tu tidak ada tamat. Tak ada expired lah. Dan kita ada satu lagu gabungan namanya Sahabat Selamanya. So agak unik untuk lagu ni. Dan lagu ni ada album ni juga kita menggabungkan Dakmi dan beberapa artis dalam lagu-lagu lama. Saya kiranya macam lagu-lagu konsepnya menggalakkan ukhuwah, ingat kawan-kawan lama, bersahabat kan. Betul kan? Kan buat lagu cinta-cinta bahaya pula ya. Ada yang tanya kenapa Bang Khalil ni tak bercakap ni. Bagi ucapan sikit peminat bang. Usaha juga bang. Saya pun tahu sebenarnya, saya tak tahu apa ada suara ni. Sihat. Jadi tapi untuk memenuhi slot pagi ni, saya usaha jugalah untuk mempersembahkan Apa Khabar Apa Cerita pada penonton. Dah bersedia ke nak mempersembahkan ni? InsyaAllah. Okey, saat kami pun tak sabar. Lagu ni kami tujukan kepada kawan-kawan yang 20 tahun lagi, bukan 20 tahun lepas tak jumpa. 20 tahun lagi insyaAllah. Apa khabar? Apa cerita? Jom kita persilakan Kumpulan Mestika ke sana untuk mengambil tempat dan bersedia. Kerana ini mungkin antara nostalgia ramai lah. Betul. 20 tahun lepas tau. Daya buat apa 20 tahun lepas? Alamak, soalan tu. Sekolah. Jadi apa kata kita saksikan Apa Khabar? Apa cerita? Mestika, silakan. Semenjak kita remaja sehingga sampai umur dewasa, hari ini kita bermasam muka, tetapi esok berbalik semula. Begitu pergaulan kita yang kita lalui bersama, berkawan ada pasang surut, terkadang dekat, terkadang jauh. Apa kabar? Apakah cerita? Lama sudah kita tak bersua. Tiba-tiba ada depan mata, seperti aku tidak percaya. Apa kabar? Apakah cerita? Kau seperti Masih mesra dan tetap ceria, membayangkan hidup bahagia. kedewasaan telah memisahkan kita di dalam mencari cita dan cinta. Engkau di utara, aku di selatan, jarak yang tak jadi sempadan.
seperti aku tidak percaya. Apa kabar, apakah cerita engkau seperti dahulu juga masih mesra dan tetap ceria menggambarkan hidup bahagia. Apa kabar, apakah cerita lama sudah kita tak bersua, tiba-tiba ada depan mata seperti aku tidak percaya.